Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنيتنا في الانتفاع والتعلم والتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنة التناصر وتعاون وتعاضد على الدين وإقامة شريعة سيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمل النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita teruskan pembahasan kita berkenaan dengan ayat dan surah yang diturunkan lebih daripada sekali dan kita tinggal satu lagi pembahasan iaitu surah Al-Fatihah. Kita dah selesaikan tentang surah dan ayat-ayat sebelum ini. Jadi ini merupakan pembahasan yang terakhir bagi bab ini iaitu bab yang menerangkan ayat yang diturunkan berkali-kali. Lebih daripada sekali. Jadi pada kali ini kita akan membahaskan sedikit tentang surah Fatihah. Kemudian kita selesaikan bab ini dan kita akan masuk kepada pembahasan bab yang baru iaitu berkenaan dengan asbabun nuzul insya-Allah. Baik, surah Al-Fatihah merupakan satu surah yang mana jumhur ulama mengatakan bahawasanya ia itu diturunkan di Mekah. Kenapa diturunkan di Mekah? Kerana kita lihat solat 5 waktu disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Jadi kalau ia itu diturunkan di Madinah, maka bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan solat di Mekah sedangkan surah itu belum diturunkan lagi. Jadi kerana itu jumhur ulama menyatakan bahawasanya surah Fatihah itu diturunkan di Mekah. Malah ada yang berpendapat, walaupun ini bukannya pendapat yang jumhur, pendapat sebahagian daripada ulama, sebahagian kecil bagian ulama, bahawasanya surah Fatihah ini merupakan surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum surah Al-Alaq. Namun jumhur ulama masih lagi berpendapat bahawasanya surah yang pertama diturunkan, ayat pertama diturunkan ialah ayat yang pertama, ayat surah Al-Alaq ayat 1 sehingga ayat 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Jadi bagaimanapun, walau bagaimanapun tetap kita lihat para ulama mereka berpendapat, jumhur ulama berpendapat bahawasanya surah Fatihah diturunkan di Mekah. Seorang dikatakan sebagai ulama Al-Quran daripada kalangan tabi'in bernama Imam Mujahid, beliau berpendapat bahawasanya surah Fatihah ini diturunkan di Madinah. Jadi dia seorang saja yang berpendapat surah diturunkan di Madinah. Kenapa? Sebab ada riwayat yang menyatakan bahawasanya surah ini diturunkan di Madinah. Maka kerana itu sebahagian ulama yang lain menyatakan bahawasanya surah ini diturunkan lebih daripada sekali. Satu di Mekah dan kemudian diturunkan sekali lagi di Madinah. Jadi diturunkan 2 kali. Jadi surah Fatihah ini diturunkan 2 kali. Kenapa? Kerana kalau kita lihat pembahasan di bawah ini, mengikut Ibn Al-Hassar dalam kitab ini dan juga Al-Zarkashi, antara hikmah sesebuah ayat atau surah diturunkan lebih daripada sekali adalah pengagungan terhadap ayat atau surah tersebut. Pengagungan terhadap ayat ataupun surah tersebut. Peringatan
agar manusia tidak lupa isi dan pelajaran daripada ayat atau surah tersebut, atau disebabkan peristiwa yang sama berulang, maka diturunkan ayat tersebut lebih daripada sekali. Jadi kita lihat di sini betapa bahawasanya surah Fatihah ini diturunkan lebih daripada sekali mengikut sebahagian daripada ulama kerana pengagungan kepada surah itu. Dan begitu juga surah-surah diturunkan sebelum ini, ayat-ayat diturunkan kalau kita dah bahaskan sebelum ini, ayat-ayat dan surah diturunkan lebih daripada sekali itu adalah kerana apa? Kerana pertama kemungkinan adalah untuk mengagungkan ayat dan surah tersebut. Kandungannya sangat penting. Dan kita dah lihat pembahasannya berkenaan dengan ayat di akhir surah An-Nahl yang diturunkan lebih daripada sekali. Kita dah lihat pembahasan kandungan akhir surah Al-Baqarah yang diturunkan lebih daripada sekali. Kita dah lihat tentang pembahasan penurunan ayat dalam surah Al-Isra berkenaan dengan solat. Kita dah lihat berkenaan dengan penurunan surah Al-Ikhlas lebih daripada sekali. Jadi surah dan ayat-ayat ini semua mengandungi pelajaran yang sangat penting untuk kita. Dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkannya dengan menurunkannya lebih daripada sekali untuk menunjukkan bahawasanya sangat penting bagi umat Islam untuk mengambil pelajaran dari yang terkandung dalam ayat-ayat dan surah tersebut. Jadi apabila diturunkan lebih daripada sekali, mereka yang mungkin jarang baca Al-Quran ataupun baca Al-Quran mungkin tertinggal ayat tersebut, kerana kita tahu pada ketika itu Al-Quran belum lagi dikumpulkan dalam bentuk mushaf yang banyak dihafal ataupun ditulis di atas pelepah kurma ataupun di atas batu dan sebagainya. Jadi kemungkinan berlaku juga, tak mustahil, sebahagian terlupa ayat itu, terlupa ayat ini. Jadi kalau diturunkan lebih daripada sekali, maka ini satu peringatan kepada mereka bahawasanya ayat tu memang wujud. Jadi bila turun sekali lagi, oh ayat ni memang pernah diturunkan. Kenapa diturunkan sekali lagi? Jadi terdetik dalam minda soalan, kenapa diturunkan lebih daripada sekali? Jadi orang lebih menunjukkan perhatian terhadap kandungan ayat dan surah tersebut. Ini dikatakan antara sebab kata para ulama surah dan ayat diturunkan lebih daripada sekali. Ataupun kerana peristiwa yang sama berulang kali turun. Ini kita telah bahaskan pada ayat yang sebelum ini kalau kita lihat. Dalam surah Hud ini berkenaan dengan mendirikan solat. Jadi dirikan solat ini pada dua hujung hari, dan kemudian penghujung ayat ini, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi kalau kita lihat di sini ayat ini diturunkan kerana mungkin peristiwa yang sama atau peristiwa yang berbeza tetapi dia punya konteksnya sama. Jadi diturunkan ayat tu lebih daripada sekali. Jadi ini antara sebab ayat-ayat diturunkan lebih daripada sekali. Kita kembali pada surah Fatihah. Kemuliaan surah Fatihah tersebut jelas tidak ada siapa yang dapat menafikan. Antara tanda kemuliaan surah Fatihah ini ialah surah Fatihah mempunyai lebih daripada satu nama. Ada beberapa nama. Antara nama-nama surah Fatihah yang dibahaskan oleh para ulama ialah pertama sekali ia adalah Ummul Kitab atau Ummul Al-Quran. Ummul Kitab, kitab maksudnya Al-Quran. Jadi Ummul Kitab atau Ummul Al-Quran adalah sama. Ummul Kitab bermaksud ibu atau induk kepada Al-Quran itu sendiri. Bermaksud apa? Kalau kita nak bahaskan apakah intipati utama dalam surah Al-Quran tersebut, the main message dia kita boleh dapati dalam surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni kalau dia semacam berikan sinopsis terhadap apakah kandungan Al-Quran. Kalau zaman sekarang kita lihat orang tuliskan artikel atau orang tuliskan tulisan yang ilmiah, dia akan datangkan sebelum ditulis menghuraikan lebih lanjut, dia datangkan dia punya sinopsis ke atas tersebut, dia punya summary dia. Pembahasan artikel ini adalah berkenaan gini. Jadi itu sebenarnya adalah perbuatan orang sekarang
Al-Quran dah tunjukkan caranya. Sebelum semuanya memikirkan idea sedemikian, Allah SWT turunkan Al-Quran begitu banyak kandungannya, tapi nak tahu sinopsis Al-Quran tu apa, buka pada surah Al-Fatihah. Surah Fatihah, 7 ayat, summary, concise summary tentang kandungan Al-Quran tu apa. Kerana itu, surah Fatihah dinamakan sebagai Ummul Quran atau induk kepada Al-Quran atau ibu kepada Al-Quran. Jadi nama pertama. Kemudian juga surah Fatihah ini sudah tentu namanya surah Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah maksudnya pembuka. Pembuka kepada apa? Pembuka kepada Al-Quran. Jadi orang nak baca Al-Quran daripada awal perlu dimulakan daripada surah Al-Fatihah. Jadi namakan Al-Fatihah sebagai pembuka. Fatahah maknanya buka. Jadi Al-Fatih maknanya pembuka. Surah Al-Fatihah, surah pembuka. Jadi nama yang kedua. Nama yang ketiga ialah apa? Surah sebagai Fatihatul Kitab. Jadi Al-Fatihah lain, Fatihatul Kitab pun lain. Pembuka kepada kitab, iaitu Al-Quran itu sendiri. Kemudian surah Fatihah juga dinamakan sebagai Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani maksudnya 7, Sab' tu maknanya 7, Al-Mathani maknanya berulang-ulang. Jadi 7 yang berulang-ulang. Kenapa 7 yang berulang-ulang? 7 tersebut merujuk kepada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah mengandungi 7 ayat. Jadi 7 ayat ini diulang-ulang bacaannya oleh umat Islam. Sama ada dalam solat, satu hari sampai 17 kali kita baca, ataupun di luar solat ketika kita tadi mulakan kelas kita baca surah Al-Fatihah, nanti kita akhiri kelas kita baca surah Al-Fatihah. Kalau seseorang yang nak bacakan sesuatu pada air, sebagai air penawar dan sebagainya, wajib dia itu baca Fatihah. Dan apa jua yang mendatangkan sesuatu kepentingan pada seseorang itu dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Jadi surah Fatihah ini banyak kali diulang. Kerana itu Allah SWT memberikan nama kepadanya Sab'ul Mathani. 7 yang berulang-ulang. Jadi nama yang keempat. Kemudian nama yang kelima adalah bersempena dengan permulaan surah Al-Fatihah, iaitu Alhamdu. Jadi nama surah Fatihah ini juga dinamakan sebagai surah Alhamdu. Ini kebiasaan yang diberikan nama kepada sebahagian surah dalam Al-Quran. Dia ambil lafaz yang pertama seperti surah Ad-Duha. Kenapa namakan surah Ad-Duha? Kerana lafaz yang pertama ialah Wad-Duha. Jadi perkataan duha tu ada. Jadi nama yang lafaz yang pertama surah Fatihah ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Perkataan alhamdu dinamakan sebagai surah Alhamdu. Baik, kenapa orang tak kata? Kan lafaz yang pertama surah Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat yang pertama surah Fatihah. Di sini saya perlu tekankan bahawasanya ulama berbeza pendapat berkenaan dengan permulaan surah Al-Fatihah. Adakah ia tu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdu? Ini kena lihat kepada apa? Kepada konteksnya. Kalau dari sudut pembacaan dalam surah, dalam solat, makanya Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawasanya surah Al-Fatihah itu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang terakhir adalah apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh dan ayat yang terpanjang dalam surah Al-Fatihah. Ini ikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan juga mereka yang mengikut pendapat tersebutlah. Jadi kerana itu wajib dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam solat kerana ia sebahagian daripada ayat surah Al-Fatihah dan dia adalah ayat pertama surah Fatihah. Manakala surah-surah yang lain Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah ayat yang pertama surah tersebut. Hanyalah surah Fatihah saja mengikut pendapat Imam Syafi'i yang diambil daripada para sahabat. Sebahagian ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti dua lah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim ini seperti surah-surah yang lain, ia bukanlah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ia bukanlah sebahagian daripada surah Al-Fatihah.
Maka surah Fatihah ni bermula dengan ayat selepas Bismillahirrahmanirrahim, iaitu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi itu ayat pertama. Maka kerana surah Fatihah ni mesti ada 7 ayat, kerana Allah SWT dah terangkan dalam Al-Quran sab'ul mathani, 7 yang berulang-ulang, maka mengikut pendapat ulama-ulama tersebut bahawasanya ayat yang terakhir dalam surah Fatihah bagi Imam Asy-Syafi'i iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ini terbahagi kepada 2 sebenarnya. Jadi ayat yang ke-6 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ayat yang ke-7 ialah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kerana itu kita boleh waqaf pada apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita boleh waqaf dekat situ. Kenapa? Kerana mengikut sebahagian ulama itu adalah penghujung ayat yang ke-6. Sedangkan mengikut pendapat Imam Syafi'i itu adalah sebahagian daripada ayat yang ke-7. Jadi diambil mengikut pendapat para ulama yang mengatakan ayat pertama itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka nama surah Fatihah ni juga Alhamdu. Begitu juga Imam Syafi'i menyatakan bahawa surah ini juga adalah Alhamdu, tapi bukan diambil daripada ayat yang pertama. Dalam surah Al-Fatihah kan ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa tak ambil nama surah ini surah Bismi? Sebab surah-surah lain juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Yang kedua adalah apa? Bismi itu tak ada mengandungi makna yang sangat dengan nama. Masuk Bismi lah dengan nama. Jadi tak ada sempurna sangat. Tapi kalau diambil perkataan Alhamdu, Alhamdu itu adalah maksudnya segala pujian, maka ia mengandungi makna. Apa dia? Pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama surah Fatihah ini juga adalah Alhamdu. Kemudian yang kelima, nama surah Fatihah ini juga adalah Al-Wafiyah. Al-Wafiyah maknanya yang mencukupi. Mencukupi. Itu namanya Al-Wafi. Kenapa dinamakan sebagai Al-Mencukupi ataupun Al-Wafiyah ini mencukupi? Kerana surah Al-Fatihah ini tidak boleh diputus-putuskan seperti surah yang lain dalam solat. Kalau dalam solat, kita boleh baca surah lain putus-putus. Contohnya, rakaat pertama kita baca Wadduha, kemudian kita rukuk. Allahu Akbar. Kemudian rakaat kedua kita baca Wallaili idza saja, kemudian kita rukuk. Habis. Boleh. Tak menjadi dosa. Kita hanya baca satu ayat saja cukup. Tapi surah Fatihah dalam solat kalau kita pecahkan, rakaat pertama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, kita rukuk. Kemudian rakaat kedua kita sambung Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita rukuk. Kemudian rakaat ketiga ihdinas siratal mustaqim. Tak sah solat tersebut. Jadi surah Fatihah ni tak boleh kita pecah-pecahkan. Kita kena baca complete set. Dan begitu juga digalakkan di luar solat apabila baca surah Al-Fatihah, bila orang kata Al-Fatihah, kita baca complete. Kita tak baca setengah-setengah. Taklah orang kata Al-Fatihah, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Habis. Jadi itu je. Itu je. Tak boleh. Sebab apa? Surah Fatihah ini digalakkan untuk baca keseluruhannya, bukan dipecah-pecahkan kepada bahagian-bahagian yang tertentu. Kemudian nama yang keenam bagi surah Al-Fatihah ini adalah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah maknanya apa? Maknanya mencukupi. Dia itu cukup segala-galanya. Jadi dinamakan Al-Kafiyah ini kenapa? Kerana kalau orang tu kerjakan solat, dia tak baca surah-surah yang lain, dia hanya baca surah Al-Fatihah saja, itu sudah mencukupi untuk dia. Solatnya lengkap. Kerana solat ini tak lengkap kalau tidak membaca surah Al-Fatihah dengan lengkap. Mengikut hadis Rasulullah SAW bersabda, La solata liman la fatihata laha. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Fatihah ini lengkap, cukup kalau dibaca, tak baca surah lain dah cukup. Jadi namakan sebagai Al-Kafiyah, mencukupi untuk baca surah Al-Fatihah saja dalam solat, tak perlu baca surah yang lain. Jadi ni antara nama-nama surah Al-Fatihah.
kerana kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT pada surah Fatihah ini, maka surah ini mengandungi atau mempunyai banyak namanya. Kemudian kita lihat kandungan surah Al-Fatihah ini. Bila saya katakan tadi surah Fatihah ini merupakan seperti sinopsis bagi keseluruhan Al-Quran, maka kita perlu kaji apakah kandungan surah Al-Fatihah. Dalam hadis yang diberikan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sebuah hadis kursi. Hadis kursi ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak diletakkan dalam Al-Quran. Tapi tetap firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mana bermaksud, wahai anak Adam, aku berikan kepada kamu 7 ayat. 3 untuk aku, 3 untuk kamu, dan 1 antara aku dan juga kamu. Jadi ini surah Fatihah. 7 ayat, 3 untuk Allah, 3 untuk kita, dan 1 antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 3 untuk Allah tersebut itu adalah 3 ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Iaitu apa? Kalau kita lihat pendapat para ulama yang mengatakan ayat pertama surah Fatihah adalah Alhamdu, maka kita mulakan dengan Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini 3 ayat. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Raja bagi sekalian raja pada hari kemudian iaitu hari kiamat. Ini adalah pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 3 ayat ini adalah untuk Allah. Puji-pujian yang seorang hamba itu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala meminta hamba-hambanya untuk memujinya, dan kalau hambanya tak memujinya maka Allah Subhanahu Wa Taala marah atau Allah Subhanahu Wa Taala akan berkurangan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharapkan apa-apa daripada segala ciptaannya. Jadi segala puji-pujian yang ciptaan-ciptaannya hamba-hambanya, makhluk-makhluknya sampaikan kepada Allah daripada kalangan jin, manusia, malaikat, manfaatnya balik kepada makhluk tersebut. Untuk memperingatkan hamba itu, siapa tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mengingatkan kita siapa tu Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk meraih manfaat daripada zikir tersebut. Jadi kita puji-puji Allah Subhanahu Wa Taala pada 3 ayat pertama surah Al-Fatihah ini. Kemudian satu kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah antara aku dan kamu, wahai anak Adam. Iaitu ayat apa? Ayat selepasnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sajalah, ya Allah, kami sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau sajalah. Iyyaka, hanya pada engkau sajalah. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Jadi ini antara dua. Untuk Allah dan untuk kita. Apa dia untuk kita? Apa dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Iyyaka na'budu. Untuk Allah kita sembah. Itu tanggungjawab kita. Itu tuntutan atas diri kita. Maka itu atas antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'budu bukanlah solat semata-mata, bukanlah ibadat semata-mata, tetapi memperhambakan diri pada Allah bermaksud adalah keseluruhan kehidupan kita ini kita serahkan kepada Allah dan kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak memandai-mandai nak menukar-nukar itu dan ini kerana apa? Oh, kerana ikut trend, kerana zaman berubah, kerana itu dan ini, maka kita perlu kena ikut trend masyarakat, kena ikut trend kemodenan dan gitu dan begini. Sedangkan kita membelakangkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar penghambaan. Jadi kita ini memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca iyyaka na'budu, kita ini memberikan semacam janji kita kepada Allah, kepada engkau ya Allah. Semata-mata kepada engkau kami memperhambakan diri, kami sembah.
Jadi itu untuk Allah. Dan untuk kita apa? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya semata-mata untuk Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi bila kita minta pertolongan pada Allah, Allah akan bantu kita dan ini untuk kita. Jadi ini antara janji kita kepada Allah dan janji Allah kepada kita. Janji kita kepada Allah, kita nak sembah Allah. Janji Allah kepada kita, Allah akan tolong kita. Bila kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi hamba yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawasanya Allah akan membantu kita, hidup kita ini. Allah akan jamin hidup kita ini. Allah akan lindungi kita daripada segala perkara malapetaka yang buruk dalam kehidupan dunia ini. Dan kalau kita ini memerlukan sesuatu, Allah akan beri. Kadang-kadang tanpa kita minta, Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah sayang kepada kita. Jadi ini antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat yang keempat. Dan tiga yang terakhir khusus untuk kita. Selepas kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah antara pertolongan pertama dan utama yang penting yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita ialah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini dia. Ini ayat yang kelima. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini kita minta kepada Allah SWT. Siang dan malam. 17 kali sehari. Minimum. Kita minta pada Allah SWT tunjukkan kita jalan yang lurus. Adakah kita ni orang Islam bukan jalan yang lurus? Kita ni jalan yang lurus. Kita ni Alhamdulillah sebagai seorang Muslim. Kita percaya pada Allah SWT. Kita mengucap kalimah syahadah. Kita jalan yang lurus. Tetapi masalahnya ialah ada masanya kita ni terkeluar daripada jalan itu. Kita patut jalan lurus supaya kita belok sana, kita sini. Macam orang bawa kereta tak steady ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi simpang siur. Kita minta pada Allah, jangan banyakkan simpang siur dia. Luruskan jalannya lebih daripada simpang siurnya. Kita akan terus simpang siur. Kanan kiri. Tapi kita minta pada Allah siang dan malam 17 kali. Agar kurangkan simpang siur ini, agar banyakkan jalan tegaknya, jalan lurusnya. Ini yang kita minta pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk. Kerana kenapa kita simpang siur? Sebab kita lupa. Kenapa kita simpang siur? Kerana kita ini pada ketika itu hilang hidayah kita. Bila Allah beri hidayah kepada kita, kita balik kepada jalan yang lurus. Jadi kita minta pada Allah hidayah tersebut agar kita lebih banyak masa kekal pada jalan yang lurus ini daripada kita habiskan masa banyak pada kanan dan kiri perjalanan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jalan yang lurus ini ialah jalan yang apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat yang ke-6. Tiga ayat terakhir ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana telah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah itu? Orang-orang yang Allah telah pilih, orang-orang soleh, para nabi dan para rasul, yang mana mereka itu meninggal dalam husnul khatimah, dalam keadaan baik. Jadi kehidupan hidup mereka tersebut menjadi contoh kepada apa? Jalan yang lurus. Yang itu kita nak. Kita lihat kepada orang-orang yang baik, akhlaknya yang baik, pertuturan yang baik, pergaulannya yang baik, pemikiran yang baik. Itu yang kita nak. Ini contohnya. Jalan yang lurus tersebut. Jadi apakah jalan yang lurus? Jalan yang mana telah diberikan Allah SWT contohnya melalui kehidupan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Itu kita nak. Jadi itu untuk kita juga kata Allah SWT. Yang terakhir untuk kita, yang kita minta, yang kita kata wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau sajalah kami minta pertolongan. Kita minta pertolongan jalan yang lurus, iaitu jalan yang orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Dan kemudian pertolongan apa yang sangat penting, siang malam kita minta 17 kali sehari kita minta. Lebih pada 17 kali. Tak penat-penat kita minta daripada kita balik sampailah pada sebelum kita balik lagi pun kita dah baca dan kita minta pada Allah siang dan malam permintaan yang kedua ini sehinggalah sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Apa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang engkau murka. Maghdubi alaihim. Bukanlah jalan orang-orang yang engkau murka. Dan bukanlah jalan dhalin, orang-orang yang sesat. Siapakah tu orang-orang yang murka dan siapakah tu orang-orang yang sesat? Secara umumnya orang-orang kafir, tak beriman, mereka tu orang-orang yang sesat kerana mereka tu musyrik.
Dan juga mereka tu orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT kerana mereka mensyirikkan Allah SWT. Itu secara umum. Jadi tak kisahlah apa jua agama orang itu, apa jua agama di dunia ini selain daripada agama Islam adalah agama yang kita anggap sebagai agama yang sesat dan juga perjalanan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan kita tak nak minta. Kita minta contoh orang-orang yang apa? Perjalanan orang-orang yang Allah redai, yang Allah beri nikmat. Bukanlah cara hidup perjalanan orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang sesat. Ini secara umum. Secara khususnya diterangkan oleh Rasulullah SAW, iaitu apa? Maghdubi, orang-orang yang dilaknat dan dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Dhalin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani ni Allah SWT sifatkan sebagai sesat kerana mereka itu mensyirikkan Allah dengan menyatakan Allah tu ada anak lelaki. Orang Yahudi Allah SWT murka. Allah tak berikan nama sebagai sesat tapi murka. Kenapa? Kerana mereka tidak menganggap Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Dan mereka tahu ya Rasulullah SAW itu benar Nabi. Ini pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi mereka angkuh, sombong, mereka tidak mahu menerima ajaran Rasulullah SAW. Jadi kerana itu mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dua kumpulan ini kenapa Rasulullah sebut secara khusus dan kita minta pada Allah SWT siang dan malam 17 kali minimum agar kita tak ikut cara mereka. Bukanlah orang Hindu, orang Buddha, orang Taois, orang Shinto dan orang lain-lain. Tidak. Ini dua agama. Kerana ini dua agama ni pengaruhnya terhadap manusia secara umumnya sangat kuat. Sangat kuat. Lagi-lagi zaman sekarang. Kita lihat bagaimana masyarakat dunia ini, manusia secara umumnya sekarang ini, mengikut trend gaya hidup orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi. Lebih daripada gaya hidup dan trend mereka yang ikut agama-agama lain. Jadi pendedahan dan cara kehidupan orang-orang Yahudi Nasrani ini lebih besar kesannya terhadap umat Islam, terhadap diri orang Islam itu sendiri. Jadi dia punya kerana dia punya kesannya sangat kuat. Kerana itu Allah SWT ajar kita siang dan malam Allah wajibkan minta pertolongan dengan Allah agar kita tidak ikut trend dan gaya hidup mereka. Cara mereka kita lihat ibarat bagaimana cara hidup mereka. Dan kadang-kadang timbul di kalangan masyarakat kita yang mempunyai pandangan, oh inilah moden, oh inilah dikatakan sebagai trend terkini, inilah progresif, inilah dikatakan sebagai sesuatu yang tidak kolot, tidak kuno. Jadi mereka ikut cara trend mereka, cara perbualan mereka. Kalau di barat cara perbualannya kesat dan kotor, maka ada juga orang Islam yang terikut-ikut dan cara sedemikian dengan kata-kata yang kesat dan kotor yang terkeluar daripada mulut mereka. Sedangkan mereka tu orang Islam. Jadi maknanya apa? Petanda di situ bahawasanya belum cukup pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka kena lagi keras, lagi giat minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar terselamat daripada gaya hidup dan trend orang-orang yang Allah murka dan trend dan gaya hidup orang-orang yang sesat. Jadi ini kandungan Al-Quran dan seluruh Al-Quran tersebut terkandung dalam surah Fatihah ini. Walaupun Quran tu banyak macam cerita dan itu dan begini, tapi mesejnya adalah apa? Mesejnya pertama adalah kenal Allah tu siapa. Kedua, hubungan kita dengan Allah tu bagaimana. Dan ketiga, Al-Quran tu adalah hidayah, petunjuk untuk orang Islam, untuk pembacanya, untuk orang mukmin. Kerana itu ayat yang kedua surah selepas surah Fatihah iaitu surah Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan purpose objektif Al-Quran ini apa? Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu objektif Al-Quran. Maka keseluruhan objektif Al-Quran ini terkandung dalam surah Al-Fatihah. Jadi kerana itu namakan surah Fatihah ini sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran, induk bagi Al-Quran, induk bagi Al-Kitab. Jadi kerana keagungan surah Fatihah ini dan juga isi kandungannya, maka Al-Quran surah Fatihah ini diturunkan
lebih daripada sekali. Mengikut ulama, pertama kali diturunkan pada awal-awalnya di Mekah dan kemudian diturunkan sekali lagi sebagai reinforcement, pengagungan terhadap surah tersebut, diturunkan sekali lagi di Madinah. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dah selesai pembahasan tentang ayat dan surah Al-Quran yang diturunkan beberapa kali. Ini sebahagian daripadanya, ini bukanlah maknanya kesemua ayat dan surah Al-Quran diturunkan lebih daripada sekali, kerana itu adalah pembahasan para ulama yang berbeza-beza pendapatnya. Ini sebagai contoh saja, 6 yang saya bahaskan ini adalah sebagai contoh yang jelas, yang mana banyak disepakati oleh para ulama. Ada juga ayat dan surah yang mana diturunkan lebih daripada sekali tetapi menjadi khilaf para ulama. Khilaf yang maknanya 50-50 lah. Maknanya sebagian ulama mengatakan sekali saja, sebagian ulama mengatakan lebih daripada sekali. Jadi itu ayat dan surah Al-Quran yang mana dipertikaikan penurunannya adakah sekali atau lebih daripada sekali. Cukuplah pembahasan yang 6 ini menjadi sebagai renungan kepada kita dan maklumat kepada kita, contoh-contoh bahawasanya ada ayat dan surah Al-Quran yang diturunkan lebih daripada sekali. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi pada kuliah yang akan datang dan kita akan masuk kepada pembahasan yang seterusnya, iaitu asbabun nuzul insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatih hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minasya'ulillahi lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.